Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga UiTM. Sebelum memulakan bicara, dengarlah serangkap pantun daripada saya. Melayang serindit di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Selamat datang saya ucapkan ke program Sembang Santai Alumni dan saya harap hadirin hadirat sekalian berada dalam keadaan sihat walafiat dan bersemangat pada hari ini. Saya Mas Nurul Afifah binti Mahazir selaku moderator anda pada hari ini. Sebelum saya memulakan perkongsian pada hari ini, moleklah jika saya memperkenalkan panel jemputan kita yang sedang tersenyum manis di sebelah kiri saya, iaitu Puan Nurul Ain Muhammad. Apa khabar Puan? Ya, Alhamdulillah sihat, Mas. Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Baiklah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, sebelum kita memulakan temu bual kita bersama Puan Nurul Ain, dengan lebih mendalam lagi, saya rasa dengan besar hati ingin memperkenalkan profil ringkas beliau. Berasaskan pendidikan dan kelulusan daripada Universiti Teknologi Mara UiTM, beliau telah menjadi graduan ijazah sarjana muda optometri pada tahun 2013 dan seterusnya telah berjaya memperoleh sarjana sains kesihatan optometri pada tahun 2020. Wow, hebat sangat, bukan? Terima kasih. Okey, kerjaya beliau selepas itu bermula di Optimax High Specialist Center Sdn Bhd sebagai optometris pada tahun 2013 dan kini berkhidmat di UiTM sebagai pensyarah Jabatan Optometri. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, soalan pertama yang bakal saya ajukan kepada Puan, boleh Puan ceritakan latar belakang Puan dan pengalaman Puan menjadi pelajar UiTM suatu ketika dahulu? Okey, terima kasih, Mas. Okey, firstly saya nak ucapkan terima kasih atas jemputan saya pada program Sembang Santai Alumni UiTM ya. Okey, so soalannya pengalaman dan latar belakang sedikit. Okey, latar belakang ya. So basically saya merupakan memang alumni UiTM. Okey. First saya pengajian saya di UiTM bermula pada tahun 2006 di mana saya mendapat diploma. Saya sambung belajar di UiTM, UiTM Samarahan Sarawak, okey, dalam jurusan diploma in science, okey, from 2006 until 2009. Okay, and then from that saya start untuk continue saya punya bachelor degree iaitu tadilah ijazah sarjana muda optometri daripada 2009 sehingga 2013, okay, di UiTM Puncak Alam. And then right after saya dah complete my bachelor degree, okay, saya bekerja. Okay, saya bekerja sebagai full time clinical optometrist di Optimax Eye Specialist. And then from there, daripada situ saya bermula untuk macam ada minat, okay, minat untuk sambung pengajian lagi, okay, daripada ijazah tadi. So saya sambung pengajian master, okay, master, dan juga master pun saya sambung, okay, di tempat saya mendapatkan ijazah sarjana muda saya iaitu di UiTM Puncak Alam. And then during saya sambung master tu saya pun ada buat part time, okay, part time as a clinical dan juga lab instructor lah di tempat saya sambung pengajian di mana di tempat saya bekerja sekarang di UiTM Puncak Alam. So then saya dapat saya punya master just recently 2020. And then alhamdulillah after I graduated my master, saya ada dapat juga offer, okay, kerja di another eye specialist, okay, and then from that is my last job lah before I join UiTM in 2021. So basically itulah saya punya ringkas lah, saya punya background secara ringkas lah, saya punya pendidikan di UiTM and then juga saya punya perkhidmatan di UiTM dan juga sebagai alumni di UiTM. Ada pengalaman menarik semasa bergelar pelajar UiTM dahulu? Okay, sebagai pelajar. Okay, so this one mungkin back in 2006 lah. Mungkin during saya punya diploma. Okay, tahun-tahun saya
belajar diploma. Untuk pengetahuan mas, saya diploma dulu jauh, bukan di Semenanjung. Ya, saya di UiTM Cawangan Samarahan, Sarawak. Oh, jauh. Okay. So memang first, okay, saya sebab kita daripada budak SPM kan. So waktu tu muda lagi, so first nak pergi timba ilmu ni rasa macam jauh ya, sebab kita kena naik kapal terbang nak pergi Sarawak tu. Okay, so tapi bila sampai di sana, satu adalah dia punya environment, dia punya persekitaran memang berbeza. Okay, sebelum ni kita daripada sekolah kan, and then kita masuk orang panggil Menara Gading. Okay, so di sana saya mulakan saya punya pengajian diploma in Science 3 tahun. Okay, sepanjang pengalaman saya sebagai pelajar ya. Okay, dulu 2006 waktu itu biasalah kita setiap student ni diberikan kemudahan hostel, kita betul. asrama, college. College, Okay, first time duduk college, berjauhan dengan family. And then back then UiTM waktu itu masih lagi ada sistem sekarang saya tak pasti ada ke tidak, Setiap tu. kupon makanan. E-merit. Oh, kupon makanan tak ada. Tapi untuk pelajar diploma ada. Ya, masih ada. Dia kupon. dapat kupon dalam sehari. Insentif makanan. Ya, RM4 ke RM6 macam tu lah. Okay, so itu antara pengalaman yang saya masih macam saya tak pasti sekarang ada lagi ke tidak, tapi benda tu sangat macam membantu, especially student yang macam saya bukanlah dari family yang senang backgroundnya. Okay, so bila ada insentif begitu memang sangat membantu untuk saya belajar ketika itu. And then during that time juga diploma saya sekarang mungkin degree you all dah banyak macam ada beasiswa kan, banyak ni macam during that time saya masih guna PTPTN loan lah untuk diploma tu. So dia membantu untuk bayar yuran, and then untuk saya menjalani kehidupan sebagai pelajar tu banyak bantuan daripada UiTM sebenarnya. Salah satu yang saya cakap tadi lah, ada kupon makanan. And then dekat sana okay, during my time student kita bercampur ramai, Sabah, Sarawak, Semenanjung, dan ramai sangat di sana. Dan kita boleh berkenalan, dan saya pun ramai kawan daripada sekarang masih lagi Sarawak, Sabah, Semenanjung of course lah. Okay. And then apa lagi pengalaman sebagai pelajar. Okay, selepas tu saya sambung ijazah. Ijazah saya dah kembali ke Semenanjung. UiTM Puncak Alam. UiTM Puncak Alam. Okay, waktu tu saya rasa macam mungkin saya dah sedikit matang. Biasa orang kata kalau macam orang dah daripada post deep ke degree dia punya pemikiran tu sedikit macam matang lah. Okay, so saya dah tahu macam mana mungkin kehidupan di universiti ini. Okay, so waktu ijazah saya dah mula macam pengalaman diploma tu banyak membantu saya, okay, untuk saya excel, okay, during my bachelor degree. Okay, so during bachelor degree apa yang saya boleh kongsikan ya, sebab bila kita belajar undergrad ni, diploma ke degree ke, kita just memang kita dah tersedia untuk kita, jadualnya begitu. Betul. Kan, kita just attend, and then lecturenya begitu. Mungkin kalau ada yang slot labnya begitu. So mungkinlah apa yang saya boleh share bila you nak excel tu, okay, first you just memang benda tu dah tersedia, so you just follow, and then of course memerlukan you punya effort lah. Kena ada juga usaha, okay, selain daripada yang dah diberi, yang dah diaturkan, itu usaha setiap pelajar tu lah. And then selepas saya habis ijazah, saya alhamdulillah, okay, saya menerima tawaran, okay, tawaran untuk melanjutkan pengajian di bawah last time kita ada program tenaga pengajar muda, TPM. Ya, alhamdulillah saya telah menerima tawaran tu, and then memang saya okay, ni mungkin klise saya rasa semua orang pun ada. Daripada kecil rasa macam okay, antara cita-citanya 3 benda lah.
3 Doktor. cita-cita saya rasa yang setiap budak ni akan ada. Doktor. Doktor, betul. Okey. Mungkin Cikgu. Cikgu, okey. Mungkin tapi saya memang daripada kecil saya ada rasa nak jadi educator, academician ataupun cikgu, pensyarah. Okey, sebab itu reason saya melanjutkan pengajian saya ke peringkat sarjana. Okey, tapi sebenarnya tak tahulah bagi saya it's not necessarily okey you sambung belajar ni you nak jadi academician, tidak. You sambung belajar it's because it can be macam mana untuk kepuasan diri. Mungkin you bukan nak nak jadi you dah aturkan saya nak jadi academician, so ini laluan-laluannya, tidaklah. Okey, tapi drive tu ataupun orang kata passion tu kena ada. Sebab itu saya ambil, sebab itu saya teruskan pengajian saya di peringkat sarjana. Tapi bukan mudah ya, dan perjalanan saya jauh. Okey, kalau nak cerita pasal alumni UiTM ni, kalau saya total upkan saya punya tahun pengajian di UiTM tu lamalah sebelum saya berkhidmat kembali di UiTM. Banyak pula bebe. Berapa lama tu agak-agak Puan? Daripada diploma, ijazah, master, so mungkin dalam ada 8 tahun. Wah, lama betul Tapi alumni keazaman sejati ke? Kata. keazaman Puan tu macam memberi inspirasi lah kepada saya. Saya mungkinlah itu yang orang tengok saya. Saya sangat seorang yang very strong drive. Saya berazam dan saya memang kena kuat. Kita kena kuat. Okay. Banyak cabaran sebenarnya kalau nak cerita. Panjang cerita kalau nak cerita. Apa salah satu cabaran yang paling utama? Saya rasa cabaran utama, okey, ni mungkin setiap orang tu cabaran dia lain-lain. Okey, macam saya mungkin diploma, degree saya smooth sailing. Okey, perjalanannya lancar. Okey, kita tahu undergrad ni, okey, you masuk course ini 3 tahun, 4 tahun. Okey, so itu memang perjalanannya. So bila it comes to the postgraduate ataupun pengajian pasca Cizwazah ni bermacam-macam cabaran. So mungkin bila once kita dah sambung, kebanyakannya lah bila you dah sambung postgrad ni mungkin you dah berkeluarga. Puan tengah berkeluarga ke? Saya saya start sambung belajar dan saya bermula saya punya saya berkeluarga lah. Saya berkahwin. Lepas tu dalam pengajian tahun pertama tu saya ada alhamdulillah direzekikan anak. So apart from that bermacam-macam cabaran. So cumanya nasihat saya ataupun yang saya boleh share tu, you have to be strong lah. You have to be mental, physical kena strong and then juga ready, prepared for the worst kan. Yang so that one will shape you. Okay, you akan jadi lebih berusaha dan you will be more akan lagi menghargai. Okay, akan lagi menghargai orang yang ada di sekeliling you sepanjang perjalanan itu. Itu yang saya boleh share kan. Pengalaman saya sebagai pelajar UiTM daripada diploma, degree dan master. Banyak 3 pengalaman yang berbeza, sangat berbeza. Daripada saya, dia mematangkan saya. Daripada saya very macam 18 tahun, belasan, and then saya meningkat remaja, and then saya dewasa. So boleh cakap saya dewasa bersama UiTM. Ya. Panjang ke jawapan saya? Betul, tapi sangat memberi inspirasi sangat. Macam saya pernah terbaca pepatah, menuntut ilmu sehingga ke negara China. Ya, tiada, there's no limit kan? Tak ada limit. Tuntutlah ilmu tu sehingga ke negeri China. Betul. Asalkan kita ada passion dan semangat tak putus asa tu kan. InsyaAllah. Baiklah, kalau dapat lihat, Puan juga sedang meneruskan kerjaya dalam bidang yang sama dan menjadi pensyarah. Macam mana Puan boleh memilih kerjaya pensyarah sebagai sekarang? Okey. Itulah macam saya cakap tadi, memang minat tu mungkin sebab ini juga saya dibesarkan macam dalam keluarga saya ramai yang macam contoh adik-beradik ataupun cousin ataupun pakcik makcik yang memang kebanyakannya educator. It's not necessarily pensyarah. Ada yang mula dari cikgu, mostly memang educator. So kita memang dah terbiasa macam
apa orang panggil, pekerjaan ini satu dah sebati, macam dengan yang sebab itu dia timbulnya minat. So selain daripada itu, saya rasa sebab saya suka berkongsi mungkin, walaupun tak banyak, ada sikit pun, at least kan bila you kongsi dengan someone, you akan rasa macam Kepuasan. and then benda tu I hope it will benefit lah, okay, dengan orang yang kita kongsi tu, walaupun tak banyak, sedikit pun dia macam beri satu kepuasan lah, nilai lah macam kita memberikan orang sentimental value, value tu kan, bila you buat sesuatu yang you minat, insya-Allah macam mana ya, rasa seronok. Betul. Tapi sebelum ni Puan pernah bekerja dalam bidang industri kan, sebagai optometrist. Optometrist. Jadi Puan melangkah sebagai pensyarah, memang betul minat lah, memang Puan aim untuk jadi pensyarah. Betul. Memang perjalanannya, tapi itulah macam saya cakap tadi, perjalanan saya tu mungkin agak sedikit panjang lah untuk saya menjadi seorang educator. So tidak mengapa bagi saya rasa, sebab tahun yang sebelum-sebelum tu saya mungkin kutip pengalaman dulu, dan benda tu sebenarnya dia dia buka minda kita tau. Okay, untuk setiap apa yang terjadi tu, dia membuka minda kita dan dia shape dia diri kita. Supaya bila apa yang mungkin yang tak best jadi tu, mungkin kita bila in future tu kita rasa ni mungkin kita takkan buat benda yang sama, ataupun benda yang saya pernah lalui itu untuk saya nak kena berbuat baiklah dengan orang. Faham. Okey, terima kasih kepada panel atas pandangan yang cukup mengagumkan. Tapi apa nasihat Puan kepada para mahasiswa kini yang ada bercita-cita nak melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana? Apakah mindset ataupun persiapan lah untuk mereka hadapi ke peringkat lebih atas lagi? So saya rasa sekarang sekarang patternnya ramai orang yang memang berminat untuk sambung belajar, bukan setakat sarjana. Saya rasa PhD kan, ramai dah yang ada PhD. Cumanya satu, saya rasa kena ada minat. Of course kita kena ada minat. Nak belajar ni bukannya sesuatu yang, especially postgrad ataupun siswazah ni, pengajian pasca siswazah ni, sebab it's something yang contoh especially lah kalau you berminat untuk buat kajian ataupun research based punya study, you are holding your own steering, macam berbanding dengan undergrad, dah tersedia jadualnya, pelan pengajiannya dah tersedia untuk kita pelajar. Berbeza dengan postgrad. Postgrad, saya rasa first tadi saya cakap kita perlu ada minat, and then kita perlu ada keazaman yang tinggi lah. Macam yang saya cakap, akan ada cabaran, akan ada halangan. Of course bila kita nak berjaya ni akan ada benda tu, it's normal. Cumanya kita kena kuat. Itu je saya punya tips. Kita kena kuat dan juga kita kena fokus. You aim, biarlah apa dugaan yang datang pun, you have to lalui. Make sure you goal itu tak hilang daripada radar. So kena minat, kita kena kuat, azam, dan kita kena fokus. InsyaAllah boleh berjaya. Tiga benda tu, minat, keazaman, kuat dan fokus. Jadi apa, kalau saya boleh tahu, apa yang cabaran macam Puan memberi impak kepada Puan yang teringat sampai sekarang, yang Puan tak boleh lupakan sepanjang study? Satulah mungkin yang memang Puan rasa macam kalau fikir balik boleh bergenang air mata. Banyak. Daripada mana tu? Diploma ke, degree ke? Paling memberi impak lah, kesan kepada hidup Puan. Salah satu. Saya rasa mungkin perjalanan saya pasca siswazah lah ataupun postgrad lah. Sedikit mungkin sedikit panjang untuk saya lalui dan tamat pengajian dengan jaya. Saya rasa itu yang satu pengalaman yang sangat mematangkan saya, yang sangat memberi impak yang besar dalam hidup saya. Dan
saya bersyukur sebab apa? Sebab saya dikurniakan dengan support system yang sangat supportive. Okey. Bila kita bila kita masuk postgrad, bila kita masuk pasca siswazah, bagi saya support system sangat penting. Ya, betul. Jadi apa perancangan Puan pada masa akan datang? Pada masa akan datang. Okay, of course saya sekarang dah sebagai educator ataupun academician ni. Okay, in terms of my academic perjalanan akademik saya tu masih jauh lagi dan saya insyaAllah of course saya plan untuk sambung lagi pengajian lah di peringkat yang PhD. Ya, insyaAllah. Okay, itu adalah jangka masa pendek punya goal lah. Tapi untuk in terms of career, okay, I hope I can give back, okay, to my tempat saya belajar lah, which is UiTM, okay, dengan ilmu yang diberikan, dengan peluang yang diberikan kepada saya, okay, saya harap saya dapat menyumbang kembali, okay, kepada student, okay, especially saya punya bidang pengajian sekarang, okay, saya harap saya dapat memberilah kembali. Ya. Dan bukan juga kepada student, juga kepada mungkin community. Community di luar skop bidang kerja lah. Baik. Itu seperti bila kita memberi dan orang menerima, kita rasa macam kepuasan tu tak dapat ditandingkan. Ya, kepuasan tu tidaklah kita nak dinilaikan, tidaklah kita ni nak orang acknowledge tapi kepuasan dia sendiri. Ya. Okay, baik. Nampaknya Puan masa amat menceburui kita. Oh, dah tamat dah. Ya, tapi saya yakin para hadirin tu juga sangat terinspirasi dengan kata-kata Puan yang sangat padat dan memberi, boleh kata saya rasa macam inspire lah dengan apa yang Puan-Puan cakap sendiri. Saya pun rasa macam saya nak menyambung ke peringkat sarjana dengan tips-tips yang Puan kata yang 3 tadi, keazaman, fokus dan minat. Okey, baik. Okeylah, sebelum mengakhiri sesi ni, bolehlah Puan memberikan sedikit pesanan terakhir mungkin untuk para hadirin-hadirat sekalian seluar sana. Okay, so mungkin bagi saya pepatah ni sangat biasa dengar. If there's a will, there's a way. Okay, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. So setiap pun obstacles ataupun halangan tu, you have to just go and then just do it. Macam just buat. Otherwise, tapi you have to set your goals lah. Then you have to set your goals and then you have to aim for it. So apa pun cabaran yang ada tu, it will make you stronger. Yes. And then insyaAllah dia akan bentuk you untuk menjadi seorang yang lagi of course mungkin bertimbang rasa lagi untuk concern dengan orang yang sekeliling atau persekitaran environment kita. InsyaAllah. Baiklah. Maknanya there's a will, there's a way. Itu yang kita pegang lah. Sebagai student yang kita nakkan sesuatu tu, kita kena pergi walaupun apa sahaja rintangan yang datang. Okey, baiklah. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan mahasiswa di luar sana. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nurul Ain atas perkongsian sebentar tadi, dan diharap segala perkongsian dan input kita pada hari ini dapat digunakan dengan sebaiknya. Saya juga nak ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih kepada MPP atas usaha yang dilakukan ni. Saya rasa very rendah diri, sebab saya rasa saya nak kata alumni yang jauh lagi perjalanan saya, jauh lagi, tapi dengan apa yang saya ada mungkin saya boleh share sedikit je lah. Sedikit kan. Tidak. Sangat banyak Puan Syed pun dah memberi sangat inspirasi. So itulah dia. Terima kasih jugalah atas jemputan, dan saya doakan agar mungkin semua pelajar UiTM yang masih aktif dan juga alumni, you need to always have rasa bangga. Bangga. You as a UiTM alumni, and then always saya rasa giving back lah to others. Mungkin
bukan alumni saja, mungkin orang Sekeliling. sekecil apa orang panggil, zarah pun, okay. Tapi I think that is orang kata act yang baik lah, yang bagus lah. Baik, faham. Walaupun sekecil-kecil pun tetap memberi manfaat kepada orang sekeliling. InsyaAllah, Okey. insyaAllah. Baiklah, itu sahaja sesi perkongsian kita pada hari ini. Sehingga kita bertemu lagi, saya akhiri diskusi kita pada hari ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam UiTM di hatiku. Terima kasih.